Godfather, mafia-mafia semua ni kan. Kalau kata diorang gangster, Nabi lagi jadi Godfather, Nabi lagi jadi gangster. Kau tahu tak Nabi pernah cengkam kepala ataupun leher Abu Talib, dan Nabi pernah katakan celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Dia pernah buat. Dia dilempar dengan tai, dengan najis, dia dilempar dengan usus-usus binatang, dia letakkan usus binatang atas belakang dia masa tengah solat di Kaabah. Dia pernah kena semua tu, dia diam. Tapi sampai tu tahap, dia manusia biasa, dia cengkam Abu Talib, celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Banyak lagi benda yang Nabi lakukan, yang mana baru kita faham kenapa wanita-wanita pada zaman Nabi dahulu ingin sangat jadi isteri kepada Nabi. Sebab he is a perfect man, lelaki yang lengkap, lelaki yang kata ini betul-betul lelaki sejati lah. Sorry dia, lelaki sejati. Dia seorang yang berani berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Dia seorang yang berani, dia seorang yang tegas, dia seorang yang lembut, dia seorang berprinsip, dia yang amanah, dia segala-galanya. Dia kenal bini dia, dia tahu bila isteri dia marah, dia tahu bila isteri dia suka. Banyak perkara-perkara lain yang mana kita sendiri tak kenal Nabi kerana kita tak nak ambil tahu pasal Nabi. Nabi ni punya special tentang, siapa tahu kisah tentang Nabi Adam AS dengan Siti Hawa dicampakkan ke bumi? Siapa tahu yang dikeluarkan dari syurga? Siapa tahu? Kita semua tahu kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan bila Nabi Adam dan Siti Hawa telah melakukan kesalahan, mereka memohon pengampunan daripada Allah. Apa doa dia? Doa Nabi Adam pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, zalamna. Benda ni dalam Quran, sebagai info sikit, bercanggah dengan pegangan orang Kristian. Dalam kitab Bible dia lah, kitab Injil dia, and the book of Genesis, kita orang Islam, mereka di dalam dunia hari ini kita tahu ada perbalahan, fight for women's right. Apa wanita di luar sana, kita fight for women's right. Apa orang kata? Mereka memperjuangkan hak wanita. Pernah dengar? Memperjuangkan hak asasi wanita. Pernah dengar kaum wanita yang lain? Memperjuangkan hak asasi wanita. Masalahnya pada hari ini, kenapa kita sebagai wanita Islam masih lagi memperjuangkan, bersama-sama memperjuangkan hak wanita? Walhal hak wanita dah dinaikkan, dah ditentukan dalam Islam. Kita dah, hak masing-masing dah ada. Wanita, martabat wanita dah dinaikkan. Kenapa kita masih lagi memperjuangkan hak asasi wanita bersama-sama mereka di sana? Benda ni kena faham. Pegangan mereka, orang-orang Kristian, pegangan mereka, bahupun Yahudi, wanita ni adalah golongan yang memporak-perandakan dunia. Wanita lah yang merosakkan orang dunia ni. Wanita yang merosakkan, menyesatkan orang lelaki. Sebab itu bagi agama Kristian, wanita tidak boleh bersuara dalam gereja. Wanita tidak boleh menuntut ilmu. Wanita tak boleh ada harta. Tidak ada hak bersuara. Sebab itu pada hari ini mereka terus memperjuangkan, kita ingin bersuara bersama-sama dengan lelaki, kita ingin menuntut ilmu bersama-sama dengan lelaki. Mereka memperjuangkan kerana mereka tidak beri hak sedemikian. Kenapa tak diberi hak sedemikian? Inilah kuasa pegangan. Kerana itulah yang ditulis dalam kitab mereka, kitab Injil mereka. Injil mereka, Bible mereka, bukan kitab kita. Sebab dalam kitab mereka berbalik tentang kisah Nabi Adam AS. Dalam kitab mereka, Book of Genesis, dikatakan bila kisah Nabi Adam AS ni, Adam and Eve kata dia, bila turun, bila Tuhan menyuruh mereka keluar daripada syurga, kata Tuhan, you have pay heed to what the women said. Ibaratnya engkau telah mendengar apa kata wanita tersebut. Wanita tu suruh kau makan, kau makan. Jadi disebabkan wanita itulah kamu berdua kotor, kamu berdua berdosa, keluar. Jadi pegangan orang Kristian pada hari ini, disebabkan Book of Genesis ni ialah
Wanitalah penyebab Nabi Adam jatuh ke bumi. Tetapi tidak dengan Islam. Tidak dalam Quran. Quran adil, Islam adil. Baik Adam maupun Hawa, dua-dua melakukan kesilapan. Sebab itu dia keluarkan Rabbana zalamna. Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Ini cantiknya. Anyway, balik pada kita tadi tu, Rabbana zalamna. Sebenarnya dalam pada Nabi Adam minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu benda yang kita tak mungkin ada yang tahu. Tapi bagi saya baru dapat tahu. Pada kali itu, pada masa itulah Nabi Adam dah mula kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah ampunkan Nabi Adam alaihi salam? Ya, baginda berdoa, tetapi pada masa yang sama baginda telah menyebut, dia kata dengan barakah. If I can see, demi kemuliaan Muhammad, kata dia, ampunkanlah dosaku. Dia kata, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunkanlah dosaku. Jadi Allah pun bertanya, ya Adam, mana kau dengar nama Muhammad ni? Kata Nabi Adam, aku terlihat dalam singgasanamu, di singgasanamu, tulisan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sekiranya nama Muhammad boleh letakkan di sebelah engkau, selepas nama engkau, ya Allah, maka tentunya dia seorang yang paling mulia. Special. Begitu istimewanya. Sampai Nabi Adam nak minta ampun daripada Allah pun, dia cakap dulu pada Allah, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad. Masa tu Muhammad dah ada belum? Nabi Adam adalah manusia pertama dicipta, betul? Betul? Nabi Adam Nabi yang pertama ke yang kedua, ketiga? Pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang ke? Kira. Nabi yang terakhir. Ada satu kisah. Benda ni kita sebagai umat Muhammad, untuk menghargai lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, perlu tahu betapa istimewanya kita sebenarnya. Dalam riwayat Qatadah ibnu Nu'man. Siapa Qatadah ni? Siapa Qatadah ni? Tahu Qatadah? Qatadah ni seorang pembesar sahabat Nabi. Dia juga seorang pembesar negeri Mekah. Kan? Qatadah ni anak pada Ibnu Nu'man ni, dalam perang Uhud, mata dia pernah terkeluar tau. Masa perang Uhud dia tercedera. Cakap siapa? Dalam perang Uhud mata dia tercedera, terkeluar, tergantung kat pipi dia. Ni Qatadah masa perang Uhud. Dia apa Nabi buat? Nabi pun datang, Nabi masukkan balik. Terus baik. Sampai bila-bila. Terus baik. Mata tercabut terkeluar tengah perang, tercabut tergantung kat pipi dia. Boleh bayang? Nak try? Nabi masukkan balik, betulkan balik. Terus baik. Itu Qatadah Ibnu Nu'man. Qatadah ni lah yang ceritakan, katanya pada zaman Nabi Musa AS, ada satu ketika Nabi Musa AS katanya telah berdoa pada Allah. Nabi Musa AS doa pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku telah terbaca dalam kitab Taurat. Kitab apa? Kitab apa? Kita perlu percaya berapa kitab? Apa kitab-kitab yang kita percaya? Cepat. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Okey, Zabur untuk siapa? Zabur untuk Nabi. Nabi Daud pandai Zabur. Okey, lagi Taurat untuk Nabi apa? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Okey, Injil untuk Nabi apa? Injil untuk Nabi? Tak dengar? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Last Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni nak tanya kenapa apa mukjizat Nabi? Apa mukjizat? Mukjizat tahu mukjizat? Nabi Musa mukjizat apa? Nabi Isa mukjizat apa? Nabi Muhammad mukjizat dia apa? Okey.
Kata dia Nabi Musa AS telah bertanya kepada Allah, berdoa. Katanya, Ya Allah, aku telah terbaca dalam Taurat. Dia kata, terbaca dalam Taurat tentang umat, yang mana umat ini terbaik, umat terbaik dikeluarkan di kalangan manusia. Jadikanlah mereka ini umatku. Kata Allah, ia milik Ahmad. Dia tanya lagi, Ya Allah, aku terbaca tentang umat terakhir dikeluarkan di bumi dan pertama yang akan dimasukkan dalam syurga. Jadikanlah dia umatku. Allah jawab lagi, ia milik Ahmad. Ketiga, dia tanya lagi, Ya Allah, aku terbaca satu umat yang dia baca kitab, dia baca kitab mereka dengan sepenuh hati dan mampu menghafalnya. Sebelum ni tak ada lagi, dia boleh mampu menghafal. Sebelum ini tak ada lagi umat-umat yang boleh buat sedemikian. Jadikanlah dia umatku. Allah pun kata, ia milik Ahmad. Keempat, dia cakap lagi, Ya Allah, aku terbaca tentang umat ini yang beriman dengan apa yang disampaikan pada mereka dan umat-umat sebelum mereka, dan mereka ini terpilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Jadikanlah mereka ini umatku. Allah kata, ia milik Ahmad. Last sekali apa jadi? Nabi Musa AS pun berkata, jadikanlah aku umat Muhammad, jadikanlah aku umat Ahmad. Begitu istimewanya Nabi Muhammad sampai Nabi Musa AS pun minta jadikan dia sebagai salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Masih ingat tak special? We are that special. Pernah diceritakan pada zaman satu ketika ni, Nabi ni punya sayang pada ummah dia. Dia pernah katakan satu hari Nabi tengah termenung, duduk termenung, tiba-tiba dia senyum, kemudian dia menangis. Jadi sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku terkenangkan satu umat pada akhir zaman kelak, mereka tak dapat tengok aku, mereka tak bersama dengan aku, tapi mereka terus bersolat, terus beribadah dan terus cintakan pada aku. Bagi saya, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam khutbah dia bila dia katakan, semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku daripada mereka yang terus mendengar dariku. We are that special. Kita diletakkan lebih atas daripada kaum-kaum sebelum ini, umat-umat sebelum ini. Tapi kita masih tak sedar. Kita masih tak hargai benda tu. Kerana apa? Kurang ilmunya. Kita kurang nak didik diri kita. Bila kita tak tahu apa-apa, kebanyakan kita lebih suka untuk diam, lebih suka untuk tidak bertanya. Sepatutnya bila tak tahu apa-apa, kita terus, bila ada soalan dalam benak ni, terus bertanyakan pada mereka lebih arif. Buka kitab, buka paling dekat Quran dan Sunnah. Didik diri kita. Educate ourselves. We have to educate ourselves. Tapi berapa ramai kita nak buat benda tu? Tak ramai. So mulai daripada hari ini, educate ourselves. Mulakan dengan Quran. We are that special sampai tahap Nabi pernah kata, kalau aku hidup pada zaman Dajjal ada, biar aku seorang yang lawan Dajjal. Umat aku duduk diam. Sanggup untuk umat dia, tak nak nyusahkan umat dia. Bila Nabi nak wafat, apa dia kata? Jibril turun. Nabi nak wafat, Jibril turun. Jibril kata, Ya Rasulullah, pintu-pintu syurga sudah dibuka untuk engkau, bersedia untuk engkau. Nabi tak senyum, tak relax. Dia terus tanya, apa jaminan untuk umatku? Bila Jibril cakap, akhirat besok, umat lain tidak boleh masuk syurga sebelum umat-umat kau masuk dahulu, baru dia senyum. Baru dia lega, baru dia boleh lepas. Nak wafat tu. Pintu syurga dah sedia untuk engkau ya Rasulullah. Kau boleh pilih sekarang nak masuk. Tapi tak, dia tunggu dulu. Apa jaminan untuk umatku? Dah confirm besok umat lain tak boleh masuk. Umat kau dulu masuk syurga. Baru dia senyum. Kita masukkan dulu syurga. Kalau betul amalan kita. Berbanding dengan umat yang lain. We are that special. Sebab Nabi is that special. Nabi ni big boss.
Big boss turun, Nabi-Nabi yang lain, dia Khatibul Anbiya, penutup, tapi dia big boss, ibarat satu company lah. Management, branches, executive manager dan sebagainya. Sampai waktu big boss turun kan? Big boss turun macam mana? Dia lah yang paling calm, paling tenang. Apa keputusan semua dia yang berikan, dia dengar semua, dia penyelesai semua masalah syarikat. Nabi big boss pada semua Nabi-Nabi yang lain. Jadi kita ni, umat Nabi, ibarat pekerja, orang kata, orang kanan dia lah, macam kita kerja kat ibu pejabat lah, headquarters lebih kurang. Branches banyak kan? Big boss kat headquarters, kita kerja headquarters, special. Masih tak fikir special lagi, sampai tahap Nabi bila menghadapi maut. Nabi kata apa? Ya Jibril, apa dia kata apa? Ke Israel. Dia cakap dengan Nabi, malaikat apa masa tu? Jibril, cakap Jibril. Sakitnya mati. Sakitnya mati. Jadi apa dia kata? Jibril, kalau beginilah